Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Untuk hari ini kita akan masuk tema yang baru ataupun belajar tema yang baru iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Okey. Kita teruskan daripada tema ini kita akan belajar tentang beberapa berkaitan dengan tradisional ataupun kebudayaan yang ada di Malaysia. Okey, antaranya pakaian. Okey, ini adalah pakaian yang berbeza mengikut kaum. Okey. Setiap kaum mempunyai pakaian yang berlainan. Begitu juga dengan tarian, okey, makanan dan juga permainan. Ini adalah tema yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Malaysia. Okey, Ustazah teruskan dengan unit yang pertama bagi tema yang kelima iaitu kekalkan unit 17, kekalkan warisan kita. Kemahiran yang pertama kita akan belajar tentang kemahiran mendengar dan bertutur. Okay. Daripada kemahiran ini kita akan belajar tentang susul galur bagi keluarga diraja. Hanif dan Jiwa perlu menyiapkan projek tentang keluarga diraja. Mereka telah mendapat maklumat daripada sebuah kamus bergambar. Okay, kita tengok bagaimana susul galur keluarga diraja. Okey, bagi keluarga diraja, kita tidak sebut sebagai ayah ataupun ibu, tetapi kita perlu menyebut sebagai ayahanda dan juga bonda. Okey, manakala di bawah susul ayahanda dan bonda, anaknya kita panggil sebagai raja, kemudian isteri bagi isterinya. Okey. Gelaran ini hanya diberikan kepada keluarga diraja sahaja. Manakala anak daripada raja dan juga permaisuri kita gelar sebagai putera ataupun puteri. Yang biasa kita dengar putera raja ataupun puteri. Okey. Ini adalah susul galur daripada keluarga diraja. Okey, kita tengok yang seterusnya pula ialah di sini ada dialog di antara Hanif dan juga Jiva. Okey, Jiva ada bertanya kepada Hanif, apakah maksud perkataan raja? Hanif menjawab, raja bermaksud orang yang memerintah sebuah negara. Okey. Di negara kita, raja yang memerintah negara kita ialah Agung. Agung adalah ketua negara kita. Okey. Dan raja juga mentadbir negeri-negeri, beberapa negeri yang ada di Malaysia. Okey, antaranya Selangor, Perlis, okey, dan sebagainya. Tak semua negeri yang ada di Malaysia diperintah oleh seorang raja. Okey, maksud perkataan permaisuri pula apa? Permaisuri bermaksud isteri raja. Okey, istilah bagi permaisuri ini hanya digunakan di istana ataupun bagi kerabat diraja. Tidak digunakan kepada kita rakyat yang biasa ini. Okey. Adakah Hanif tahu akan maksud perkataan putera? Yang seperti saya sebut tadi, putera adalah anak kepada raja dan juga permaisuri. Okey, begitu juga dengan seterusnya. Okey, Ustazah pergi kepada kemahiran membaca. Indahnya pantun. Hanif dan Nabila menjadi pengacara untuk pertandingan berbalas pantun peringkat SD Gemilang. Yang berikut ialah pengenalan tentang pantun sebagai pembuka majlis. Okey, tidak selalu tapi biasanya dalam sesebuah majlis akan dibuka dengan
menggunakan rangkap pantun. Okey, kalau adik-adik perasan, biasanya pengacara majlis akan memulakan majlis dengan serangkap pantun. Okey, begitu juga dengan penutupnya. Okey, Ustazah bagi satu contoh untuk satu petikan pantun ini. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Okey, mesti adik-adik semua tertanya-tanya apa yang ada dalam petikan pantun ni. Okey, kan? Betul tak? Sebabnya pantun ini ada maksud yang tersirat dan tersurat. Okey, kalau mengail puyuh ni mungkin adik-adik boleh faham secara terus. Mengail puyuh ni sama maksud dengan memancing ikan puyuh di hujung desa. Dalam terusan ini adalah bukan kita sebut sebagai longkang. Terusan ini seperti nak kata anak sungai, bukan anak sungai. Lebih kepada longkang yang besar, kita sebut sebagai terusan. Okey, dalam terusan nampak berbayang. Okey, ini boleh ini dapat diterjemahkan secara terus. Manakala bait yang ketiga dan juga keempat, pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Okey, yang ini adik-adik perlu keluarkan maksud yang tersembunyi ataupun tersirat. Tapi di sini telah diberikan maksudnya, iaitu pantun merupakan budaya peninggalan nenek moyang. Okey, pantun Melayu ni telah digunakan dari zaman nenek moyang kita dahulu sebagai perantara ataupun salah satu bentuk komunikasi pada zaman dahulu. Okey, kita tengok bait yang seterusnya. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Okey, manisnya rasa tidak terkira. Dia kata dia makan buah papaya. Papaya ialah betik di kampung berangan. Rasa buah betik tu manisnya tak terkata. Maksudnya rasa buah betik tu sangat manis. Okay? Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Okey, maksudnya kat sini bahasa pantun indah dan bersantun. Okey, sebab apa orang dahulu gunakan pantun sebagai komunikasi? Supaya tidak berlaku kesalahfahaman antara dua pihak. Maksudnya bercakap menggunakan bait-bait pantun ini dapat mengelakkan daripada berlaku kesalahfahaman. Okey, begitu juga dengan seterusnya. Okey, untuk hari ini kita akan belajar sampai muka surat 4 sahaja. Okey, muka surat seterusnya kita akan belajar pada kelas yang akan datang, iaitu selepas cuti. Dan latihan saya akan berikan dalam buku latihan muka surat sebentar, muka surat 1, 2 dan juga 3. Okey, buku aktiviti jilid 2 muka surat 1 hingga 3. Okey, untuk itu sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.